الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk tuntutan amanah dalam bekerja. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, seorang muslim hendaklah menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadah. Ibadah bukan sekadar mendirikan solat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau hanya solat dijadikan ibadat, ia tidak lebih setengah jam sahaja daripada 24 jam sehari. Sedangkan waktu yang paling banyak dihabiskan setiap hari adalah dalam melakukan pekerjaan. 3 syarat utama untuk menjadikan seluruh pekerjaan kita sebagai ibadah adalah: yang pertama, niat bekerja hanyalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang kedua, pekerjaan dan cara bekerja mestilah menepati syarak ataupun selari dan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Yang ketiga, matlamat bekerja adalah untuk kebaikan seperti mencari nafkah keluarga dan seumpamanya. Sudah menjadi lumrah ada pekerja yang kuat dalam ibadatnya, tetapi ketika melakukan pekerjaan ada sahaja perlakuan yang boleh membatalkan nilai ibadah dalam pekerjaannya, seperti perbuatan maksiat, sering culas dalam menepati masa, tidak menyelesaikan tanggungjawab, bahkan ada yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Maka sifat amanah perlu diterap dan dipraktikkan oleh individu yang bekerja bagi memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan menepati kualiti yang diharapkan. Inilah salah satu ciri dan sifat pekerja muslim yang sebenar. Sebaliknya, mengabaikan amanah dalam bekerja adalah merupakan suatu pengkhianatan, seperti mana larangan keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat ke-27 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi peringatan kepada hamba-Nya yang beriman supaya tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan, kerana implikasinya sangat besar. Sedarlah bahawa kepercayaan yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan dan seterusnya tercatat sebagai rekod hitam untuk jangka masa yang panjang. Ingatlah bahawa mengkhianati amanah adalah salah satu ciri munafik dalam amalan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf,
wa idza tumina khan. Ada 3 tanda munafik. Apabila bercakap ia berbohong, apabila berjanji ia memungkirinya, dan apabila diberi amanah ia khianati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya, jika kita menjaga amanah yang diberikan, ia akan mendorong individu melakukan sesuatu kerja dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh. Ia akan mencurahkan seluruh masa, tenaga dan pemikirannya untuk memperolehi hasil kerja yang lebih berkualiti. Segala tuntutan kerja akan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan dedikasi. Malah kita akan dihormati dan dikenali sebagai Muslim yang baik dan menjadi contoh kepada masyarakat, termasuk kepada orang bukan Islam. Cara bekerja seperti inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai apabila seseorang kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan teliti. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam menjaga amanah, beberapa perkara perlu kita titik beratkan, seperti menjaga waktu bekerja, ikhlas dalam memberi pandangan, tidak terjebak kepada penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah dan juga penyalahgunaan kuasa. Sebaliknya, kita perlulah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh keupayaan diri, potensi dan kepakaran yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa sebarang pengabaian dan penyelewengan. Perkhidmatan yang disulami sifat takwa dan amanah serta norma-norma Islam adalah rahsia untuk suatu pencapaian yang hebat dan utuh sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan di mana sifat amanah yang ada pada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga digelar sebagai Al-Amin telah menjadikan baginda seorang usahawan yang berjaya ketika beliau berkhidmat bersama Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah. Dalam pada itu juga, pengurusan masa adalah penting bagi individu yang diberi amanah. Mereka seharusnya menggunakan sebaik mungkin waktu kerja yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Individu yang mempunyai sifat amanah akan sentiasa menghargai dan menepati masanya. Ia sama sekali tidak akan mengabaikan kualiti kerja yang dilakukan. Bahkan ia akan berusaha memperbaiki diri bagi menepani cabaran masa akan datang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man ittamanaka wa la tahun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan amanah, yakni kepercayaan kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Justru seorang pekerja wajiblah berusaha bersungguh-sungguh demi menjalankan tanggungjawab serta amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan memikirkan bahawa hasil daripada pendapatan itulah yang akan menjadi sumber utama rezeki seterusnya, membawa kepada punca kebahagiaan untuk diri, keluarga dan juga masyarakat. Mudah-mudahan kita memahami betapa pentingnya sifat amanah dan tanggungjawab dalam pekerjaan yang akan membuahkan hasil yang baik dalam kerjaya dan kehidupan kita. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengajak supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan intipati daripada isi khutbah seperti mana berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa amanah dalam pekerjaan adalah suatu tuntutan dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha memberikan komitmen yang terbaik dalam setiap amanah yang diberikan demi manfaat diri, keluarga dan organisasi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa rezeki yang halal dan baik
berpunca daripada sifat amanah dalam pekerjaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramalah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin
وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Falastin, Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alayhim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.